Aku nak tanya kepada Melayu Islam babi ni. Nabi Muhammad kau tu sebenarnya kambing babi. Allah kau tu babi. Konsep penghinaan agama. Penghinaan agama atau al-istihza bil ad-din merujuk kepada perbuatan mengejek dan mencemuh agama. Ibnu Al-Arabi dan Ibnu Taimiyah menyatakan bahawa orang yang melakukan perbuatan menghina Allah, Rasulullah dan Al-Quran adalah dihukum kufur walaupun dilakukan dalam keadaan bermain-main ataupun bergurau. Manakala Al-Razi pula menegaskan bahawa menghina agama dengan apa cara sekalipun adalah suatu kekufuran kepada Allah kerana menghina itu menunjukkan perilaku merendah-rendahkan, padahal dasar terbesar dalam keimanan ialah rasa ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan tertinggi, dan menghimpunkan antara istihza, penghinaan dan ta'zim kepada Allah adalah suatu perkara yang mustahil. Al-Razi Rashid Ridha menjelaskan perbuatan-perbuatan tersebut adalah tergolong dalam perbuatan kufur secara hakiki yang mengeluarkan seseorang muslim daripada agama dan hendaklah dilakukan ke atasnya hukuman murtad kecuali dia bertaubat dan memperbaharui keislamannya. Di dalam perundangan Malaysia terdapat 6 peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan 2010 yang berkaitan dengan hal ehwal Islam, iaitu Perkara 3-1, Perkara 8, Perkara 11, Perkara 12-4, Perkara 121-1A dan Perkara 160-2. Enakmen jenayah syariah. Pertama, menghina, mencerca, mengajuk-ajuk, mengejek dan mengolok-olok atau menyebabkan Islam dipandang hina dan sama ada secara lisan, tulisan, gambar, lukisan, perkataan yang dapat didengar dan dibaca, isyarat atau perbuatan atau menghina dengan apa cara sekalipun. Yang kedua, mempersenda, mempermain, mengajuk-ajuk, mengolok-olok, mencemuh dan merendahkan perkara berikut: amalan, upacara dan istiadat berkaitan Islam, undang-undang berkaitan Islam yang sedang dikuatkuasakan, mazhab yang syah dan muktabar, fatwa dan para pegawai agama, guru agama dan imam yang dilantik. Ketiga, menghina, meniru, mempersenda, mencerca, mengajuk-ajuk, mengejek dan mengolok-olok Al-Quran dan hadis serta ayat-ayat berkaitan dengan agama sama ada melalui kata-kata, perkataan, lisan dan perbuatan atau dengan cara apa jua pun. Di antara jenis-jenis penghinaan kepada agama Islam antaranya adalah penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala, penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penghinaan kepada syariah Islam. Seterusnya adalah faktor penghinaan agama Islam. Yang pertama, kefahaman tentang agama Islam. Yang kedua, didikan ibu bapa atau persekitaran. Yang ketiga, pengalaman individu. Yang keempat, aliran pemikiran. Yang kelima, tiada perasaan takut kemurkaan Allah Subhanahu Taala. Yang keenam, hilang perasaan malu. Yang ketujuh, angkuh, sombong dan takabur. Yang kelapan, kebebasan hak asasi. Yang kesembilan, agenda musuh Islam. Yang ke-10, putus asa dan kecewa terhadap agama. Yang ke-11, agenda ahli politik. Yang ke-12, undang-undang tidak jelas dan tidak tegas. Kesan penghinaan agama Islam. Yang pertama, terhadap individu. Penghinaan kepada agama dan Allah adalah antara yang paling besar membatalkan Islam dan menjadi punca murtadnya seseorang itu daripada Islam. Perbuatan syirik, dosa dan maksiat yang dilakukan akan memberikan kesan buruk dalam kehidupan pelakunya. Yang kedua, terhadap masyarakat. Masyarakat akan menjadi berbelah mengikut bangsa dan agama, menunturkan segala nilai ketamadunan dan kesamarataan apabila menimbulkan kebencian sesama manusia dan memprovokasi manusia berlainan agama. Ketiga, terhadap negara. Keharmonian negara akan sentiasa terjejas. Berlakunya peningkatan jenayah melibatkan bangsa dan agama. Ekonomi juga akan terjejas. Seterusnya adalah cadangan. Pertama, pemerkasaan undang-undang, menekankan kesepaduan dan keseimbangan harmoni. Yang kedua, ibu dan ayah memainkan peranan yang penting dalam membentuk pribadi anak-anak. Yang ketiga, tanggungjawab guru untuk mendidik dan membentuk akhlak dan pendidikan adab. Yang keempat, pendakwa perlulah menegur dengan hikmah dan bijaksana. Yang kelima, jiran tetangga perlu mewujudkan sikap ambil peduli demi melahirkan masyarakat prihatin. Yang keenam, media massa perlu dipatasi dengan disiplin, ilmu yang kukuh agar maklumat yang tersebar adalah adil dan benar. Kesimpulannya adalah siri penghinaan demi penghinaan terhadap agama Islam adalah juga satu teguran daripadanya agar kita tidak leka dan sedar akan tanggungjawab untuk menjunjung agamanya dalam segenap urusan kehidupan. Sekian, terima kasih.